Sebab kalau meeting pun pakai Webex juga. Okey, ni tutup. Okey, nampak tak yang saya tunjukkan tu? Operations Management Chapter 1. Nampak Doktor. Nampak Doktor. Okay. Sesi ni ada rekod Doktor? Oh, saya tak record. Ini lagi satu saya nak cerita Saya ni ada masalah merekod. Kalau saya dah pakai headphone ni, memang susahlah dia nak record. Nanti yang masuk gambar sahaja. Oh. Jadi kalau ada yang rasa nak record, dia record sendirilah daripada tepi ke pakai apa-apa handphone lama ke. Saya dah beberapa kali yang percubaan untuk merakam, selalunya fail merakam. Tapi saya record jugalah ni. Ni saya tekan juga. Suara tak keluar Doktor ya? Bila kita rakam tu dia tak ada apa-apa. Kalau Suara guna langsung tak earphone keluar. memang tak keluar. Saya tak pasti kenapa. Oh, awak pun tahu benda tu? Kena cuba. Okey, saya dah, tapi saya tahulah apa jawapan dia. Tapi kita buat je lah. Okey, tajuk kita ialah Operations Management, Chapter 1. Okey, sebelum tu sepatutnya saya tunjukkan mana ya share content tadi. Oh ni. Oh, hilang pula. Boleh nampak tak yang saya tunjuk perancangan kuliah ni? Tak nampak Doktor. Dia nampak yang tadi tu juga Langsung tak nampak. Oh, okey. Irat, kalau room tu kita saya berada di C23227. Dan nombor handphone saya semua orang tahulah sebab kita ada WhatsApp. Okey, silibus kita gunakan Hazel and Render. Dia ada banyak version, dia ada banyak edition. Jadi yang terbaru, nak cakap terbaru taklah juga, yang kita pakai yang 12 lah. Edition 12. Dia ada beza antara edition yang bawah 10 dengan ke atas, atas 10. Sebabnya ada terminologi yang digunakan tu agak beza lah. Jadi dalam masa yang sama saya akan tunjukkan jugalah siapa yang ada buku lama dan juga ada buku baru. Okey. Okey, kita masuk sikit perkenalan berkenaan dengan Operations Management. Apa itu Operations Management? Okey, semua orang tahu kan apa itu production? Tahu Doktor. Agak-agak apa nak isi tu dalam tempat kosong tu? Production is what? Of goods and services. While operation management pula is the set of apa? Agak-agak apa? Production apa dia? Kalau kita nama lain, dululah kalau siapa yang perasan nama kita bawah jabatan tu, jabatan SKMP, production, atau pembuat. Sekarang ni dah nama lain, iaitu apa? Manufacturing. So production dengan manufacturing. So production tu ada berkaitan dengan manufacturing, ataupun nama lain kalau nak tulis kat situ is the manufacturing of good, takkanlah pula services pun ada manufacturing. So apa dia? Dia dah bagi hint pada perenggan kedua. Siapa nak cuba? Jawab je, bukannya ada ni. Tak ada tolak markah ke apa? Doktor refer slide tu sekarang ni. Tak ada slide. Yang ni lecture plan sekarang ni. Oh, okey. Sebab saya tak tukar. Kejap betul. Sorry. Seronok je ingat macam kat sekolah. Dekat ni kan. Dekat depan macam kita mengajar kat kelas tu. Lupa dia sentiasa kena tukar benda lah ni. Okey, share.
ada ni? Ni. Okey, masuk. Belum lagi. Okey dah. Sorry. Dah tekan. Okay. Production is the apa of goods and services. Kalau saya terlupa macam tu, ingatkan saya. Kadang kita syok sendiri kan. Okey, betul. Production is the. Dalam perenggan kedua, dia dah ada bagi jawapan sikit. Cuma bahagian operation management dia tambah sikit dekat depan. Kalau nak cakap production is the manufacturing of goods. Goods tu betul, tapi services takkan nak manufacturing juga. So manufacturing nama lain lagi. Produce, manufacture, lagi? C. Depan dia C. Apa dia? Tadi ada suara tapi dia tenggelam. Create. Ya. Apa dia? Production is the create of goods and services. For creation. Sekejap saya tembak balik. Tadi saya nak tekan pen, kenapa dia keluar lain ni? Tengok tu. Sekejap Tak apalah, saya tak boleh nak tulis kat sini. Okay, production is the creation of goods and services. Kita create goods tu, kita create dia punya service. While operations management, dia dalam lagi, dia detail lagi. It's the set of activities that creates value in the form of goods and services by transforming input into outputs. Kalau production pun selalu kita sebut pasal input itu output, tapi tengah-tengah itu kita kata proses. Tapi dalam operation management dia ialah activity bersama dengan proses itu. Okay, why is it important? Okay, kita nak tengok kepentingan selalunya kita akan guna base dia ialah cost. Okay, kita tengok profit and loss statement ni. Di sini siapa yang pernah ambil 4823, saya nampak ada berapa nama yang yang memang ada ambil 4823, iaitu bahagian finance accounting. Kalau awak ingat lagi yang ni, susunan ni, sales, minus cost of goods, then you get gross margin, lepas tu ada finance cost, ini berkaitan dengan overhead, kemudian dia ada tax, dan kemudian kita ada contribution, ataupun net profit. Jadi susunan ni, bila kita tengok pula, kalau kita menggunakan pendekatan marketing, kalau marketing kita akan increase sales revenue sebanyak 50%. So ini ialah 100,000 ni, so dia akan jadi 150,000 lah. Okey. Bila dia naik, yang sales naik, maka cost pun akan naik. Okey, dia akan naik 50%. Saya buat ni, nampak tak anak panah yang saya gerak-gerakkan ni? Nampak. Okey. So 120,000 ni dia meningkat relatif sekali dengan sales lah. Maka gross marginnya dia nampak 30,000. Nampak naik lah. Dan finance cost tetap. Dia remain dengan 6,000. Dan kemudian tax dia berdasarkan pada net dia ni. Dan kita akan dapat 18,000. Nampak cantik lah. Maknanya dia telah meningkat daripada 10,500 ni kepada 18,000. Okey. So 71%. Dia punya peningkatan dia. Maka iaitu 7,500 lah amount yang meningkat. Kemudian bila kita gunakan accounting ataupun finance punya approach, kita kata kita nak kurangkan finance cost ni 50%. Di manakah finance cost? Okey, di bahagian ni. Finance cost kat sini dia lebih pada meliputi contoh macam overhead. Overhead tu maksudnya apa? Staf pentadbiran ataupun sewa, di mana
nak keluar 10,000 ke nak keluar 1,000 unit pun kita tetap kena bayar sewa yang sama. Nak keluarkan sejuta ke sebanyak mana pun tetap kita ambil staf pentadbiran yang sama. Cleaning, katakan cleaning, orang yang membersihkan tandas dan sebagainya pun sama. Jadi kat situ dia kata finance cost tu kita nak kurangkan. So kat sini dia kata 50% reduce. So dia jadi 3,000, maka nampaknya macam bagus juga, dia meningkat tapi hanya 21%. Di mana keuntungannya hanya 2,250. Okey. So dia kata taklah juga bagus. Jadi apa pendekatan yang paling baik untuk kita kurangkan kos tapi dalam masa sama meningkatkan keuntungan. Okey, kita pergi pada operation management option. Kat sini reduce production cost sebanyak 20%. Orang lain 50-50, dia kata 20 cukup lah. Okey, bila once 20 ni nak turunkan daripada current ni 100,000, dia tak bergerak, tapi cost of goods ni kita kurangkan sebanyak 20%, menjadikan dia 64,000. Okey, lastnya kita nampak dia telah meningkat sebanyak 114,000, iaitu 12,000. Nampak tak? Okey, cost of goods ni ini ada kaitan dengan input lah. Maknanya kita tahu bahawa kalau productivity itu ialah output over input, jadi input tu kita nak reducekan dia. Maknanya penggunaan man, machine, materials, methods, management taklah yang itulah. Kita nak kurangkan pekerja berapa orang, mungkin kita kata kita nak pakai teknologi moden yang seiring dengan IR4. Jadi bila nak gunakan IR4, kita kata kita nak gunakan yang fully automated. Jadi kurang pekerja di bahagian shop floor, tapi kita meningkatkan pekerja, tapi taklah meningkat banyaklah. Maknanya kita wujudkan pekerja yang pandai monitor benda tu dalam monitoring room. Macam itulah. Kemudian mungkin kita kata kita nak pilih bahan yang lebih berkualiti. So macam mana nak pilih bahan berkualiti untuk long run dengan mungkin short run. So kena tahu memilih lah, kat situ dia akan menyebabkan cost of good juga boleh turun. Ataupun mungkin assembly sendiri. Kalau kita belajar tentang design for assembly, design for manufacture and assembly. Okay, semua tu boleh mengkontributkan, boleh menyumbangkan kepada kurangnya cost of goods. Sebabnya mungkin sebelum ni kita ada 5 part yang perlu diassemblekan. Tapi bila kita dah gunakan konsep design for assembly, maka part tu dia dah bergabung jadi satu part mungkin 2-3 part dia dah gabung jadi satu part. Jadi akhirnya yang nak assemble cuma 2 part saja. Macam itulah. Jadi kat situ kita dah sebenarnya indirectly kita juga mengurangkan pekerja dari segi assembly. Kita juga mengurangkan layout. Kita juga mengurangkan bahan dan sebagainya. Jadi kat situ kita kata dia nampak macam kita kurangkan hanya 20%, tapi sangat efisien. Dia nampak 114%. Boleh faham sebab tu OM tu sangat penting. Operation management sangat penting. Rather than kita nak cuba tingkatkan melalui marketing dan sebagainya, kita kata okey, kita kena wawarkan benda ni kepada orang. Itu orang marketing punya kerja lah. Tapi sebenarnya kita kena tengok balik dalam shop floor, ada benda yang kita boleh ubah suai. Dari segi layoutnya, dari segi sistemnya, dari segi pekerja. Pekerja bukan kata saja bekerja, tapi cara dia bekerja yang juga boleh meningkatkan productivity. Cara dia bekerja yang boleh mengurangkan absenteeism. Mungkin sebabkan oleh kaedah kerja yang tak betul, maka dia dapat sakit MSD, CTS dan sebagainya. Juga itu salah satu yang boleh meningkatkan productivity kalau kita pandai mengendalikan benda tu. Begitu juga safety dan sebagainya. Okey. Okey, kita pergi. Okay, so what operations managers do? So basic management dia kata dia akan buat itulah perancangan, dia akan organize, dia akan buat staffing, dia lead, dia control, apa yang dia nak control semua ni. Iaitu yang kita sebut tadilah, man dia, machine, materials. Benda-benda ni perlu ada satu systematic punya approach. Itu sebabnya kalau belajar Intro to AI, dia banyak analysis tool.
Dia banyak how to identification tool, analysis tool. Okey, ni kalau kita tengok mana-mana pun tajuk, mana-mana pun entiti tempat kerja, katakan bank ke dan sebagainya, dia akan ada ada tempat operations dia. Service kita kata, sebab kita asyik nampak benda yang manufacture. Tapi sebenarnya operations bank pun walaupun dia service tetap akan ada operation management punya isu. Macam ni lah bahagian scheduling dia, collection, transaction processing, facility design, facility layout dan sebagainya. Okay, airline. Sekarang ni airline dia cuba nak cut cost kan. Yang akhirnya dia nampak terpaksa buang berapa peratus pekerja baru ni saya pun dah lupa. Yang Asia tu kan. Tony Fernandez dia cuba tak nak buang tapi akhirnya terpaksa beralah jugalah. Terpaksa mengalah, terpaksa buang juga. Jadi dalam kes tu itulah dia, operation management tu dia kena jaga. Okay, begitu juga manufacturing. Kat sini dah sah-sah lah. Bahagian facilities dia, production and inventory control. Ni semua tajuk-tajuk operation management. Quality, supply chain, manufacturing dah sah lah. Tooling, fabrication, assembly yang macam saya cerita tadi. Assembly punya isu tadi. Design, kalau kita tahu pasal from cradle to the grave, ataupun product design and development stages. Kat situ kalau kita pandai nak tackle dia daripada design lagi, daripada awal lagi, ataupun selebih awalnya ialah bahagian customer tu, customer punya requirement tu, kita pandai nak tackle, maka dekat bahagian manufacturing, kita dapat kurangkan kos-kos operasi dia. Proses analisis dan sebagainya. Okay, so OM is one of the 3 major functions. Instead of marketing, finance, operation tadi, we want or we need to know how goods and services are produced, and to understand what operations managers do. Okay, it is a costly part of an organization. Okay, 10 critical decision. Oops. Mana tadi? Okay. Okay, ini ialah sebahagian yang kita juga akan masuk tajuk ni. Service and product design, kemudian quality management, process and capacity design, location ni, syllabus sekarang tak adalah rasa location, layout design. Layout design ni ada sikit kot dalam work study, sama dengan human resource and job design ni. Kemudian supply chain management ni tak ada. Inventory, yang ni ada. Okey, kemudian scheduling dulu tak ada, tapi untuk semester ni kita masukkan balik. Sebelum ni memang ada, tapi bila kita masukkan, sebab tu saya tanya tadi, pernah ambil tak, sebab dulu kita terlalu ambitious, kita masukkan semua topik. Kemudian baru kita dilute sikit, kita buang sikit. Tapi yang terbaru ni, yang untuk baru-baru ni punya meeting, kita masukkan balik scheduling. Okay, kemudian maintenance. Maintenance ni sempat tak sempat lah. Okay. Okay, yang kronologi of OM ni, saya minta awak baca sendiri. Ini sejarah. Siapa minat sejarah? Siapa minat sejarah? Yasir. Kurang minat. Yasir minat sejarah. Yasir kalau Baca, baca baca. dengan orang Yasir yang dengan Mamat. saya ni kurang sikit buat sejarah. Baca sikit, sekejap je saya terlentuk. Jenis macam itulah. Jadi ada setengah orang memang dia minat dan dia akan baca tu sampai kadang-kadang dia hadam, dia boleh keluarkan balik apa yang dia baca tu dengan jelas sekali. Jadi saya harap awak mungkinlah tak adalah sampai macam tu kan, tapi awak just tengok secara kasar bagaimanakah sejarah OM ni terbentuk daripada awal konsep sampailah sekarang. Okey, yang ni semualah milestone. Ni siapa ibu dan bapa dia, father dia, yang bernama Taylor, Frederick W. Taylor. Mana datangnya, akhirnya pergi kepada industrial engineering punya fokus. Ellie Whitney, semua ni lah. Okay, Frank and Lillian Gilbreth, ini suami isteri. Start daripada dia dia tengok daripada anak dia ramai lah 12 children dia ni,
Macam mana dia nak manage anak dia. Kat situ pun dia banyak pakai industrial engineering. Okay, Henry Ford dia apply dalam kilang. Tu sebab ada dalam Ford Motor Company dia. Okay, kemudian ni difference between goods and services. Okay. Di manakah operation management tu duduk lah. Okay, oh sorry, tak ada. Okay, ni operation productivity. Okay, itu ialah introduction berkaitan dengan intro to IE. Berkaitan dengan IE. Sekarang kita masuk sikit saja berkaitan dengan productivity. Okay, cikgu tengok ni productivity. Semua orang tahu kan productivity ialah output over input? Tahu. Ah, Dia macam Ya, Doktor. dia macam efficiency. Ya. Betul. Dia macam efficiency punya pengiraan jugalah. Tapi productivity ni ya output over input. Tengoklah kalau kita nak dia output tu dalam bentuk item dan input item dia ada susah dari segi unit lah. Yang atas tu cakapkan beritahu berkaitan dengan berapa ekor binatang katakan, bawah pula tiba-tiba benda lain kan. Berapa unit apa. Jadi dekat situ dia tak serasi lah, dia tak harmoni kan. Jadi sepatutnya kalau boleh output tu kita kena convert dulu dalam bentuk RM, input pun kena convert dalam RM, baru kita boleh kira berapakah productivity, baru boleh measure productivity. Okey, output tu contoh output ialah okey kat sini tulis finished product semi finished product itu bentuk produk lah Okey, kalau yang input yang seperti yang saya beritahu tadi lah man, machine, materials, malah kalau yang jenis yang konsep tu methods dia, management dia dan sebagainya. Okey, nak conteng sini tak boleh lah, nanti dia bergerak tu saya tengok. Okey, so macam mana kita nak tingkatkan productivity ni? Kalau katakan output, nampak dia gerak. Macam ni. Sepatutnya dekat annotate ni. Okey, kat sini saya pakai yang pen ni je. Okey. Kalau kita nak tingkatkan productivity, pertama dah tentulah bila output tu tinggi, maka productivity punya perkiraan pun akan tinggilah kan. Inputnya katakan tak bergerak. So productivity akan meningkat. Ataupun mungkin outputnya kita kata tetap, tapi inputnya yang kita kena rendahkan, maka productivity juga akan meningkatlah. Ataupun katakanlah saya nak input ni saya akan tambah. Terpaksa tambah, pekerja kena tambah juga. Tapi apa yang saya kena buat dekat bahagian output untuk meningkatkan productivity? Output pun kena tambah juga. Kena Tambah tambah juga. juga. Tambah dia jadi sama. Kena buat apa? Kena 2 kali tambah barulah Gandakan lagi. productivity meningkat. Gandakan lagi dia punya usaha untuk bahagian ni. Kita dah tambah mesin baru katakan tapi mesin itu mestilah capability-nya meningkat 2 kali ganda sebelum ni lah. Jadi barulah kita nampak productivity tu meningkat. Okey, ataupun satu lagi kalau kita tiba-tiba berlaku PKP, output kita rendah. Jadi apa yang kita kena buat untuk meningkatkan productivity? Kalau ni matematik je. Kita kena rendahkan input. Kena rendahkan input. 2 kali. Masih sama. 2 kali. Maknanya lagi banyak kena rendahkan input. Jadi nak rendahkan input ni lah yang jadi challenging. Sebab kalau awak kata dia punya approach ialah kita terpaksa buang orang, tu orang marah tu. Kan? Jadi kena fikir betul-betul masak-masak apa yang kena buat. Selalunya kena tackle bahagian method. Kena tackle bahagian method. Malah kalau kita nak fikir pasal mesin, sebab tu mesin ni kita kena buat nanti break even analysis. Maknanya dalam 10 tahun pertama mungkin kita sakit. Macam kita nak set up business dah. Dalam 5 tahun mungkin kita sakit. Tapi once kita dah establish, dia dah jadi smooth, cantik je kan. Masuk Shopee, nampak relax. Tiba-tiba masuk je, buka mata tengok ada dah orang order kan. Jadi dalam kes tu, kita kena pandai untuk tackle benda yang tak melibatkan
macam buang orang sebab yang itu melibatkan melibatkan ramai yang terkesan nantilah, terutama macam kita kata COVID ni kan, ramai sangat yang terkesan. Malah ada kawan-kawan kita yang dibuang kerja dan dia sedang sambung belajar macam ni kan, terpaksa membuat keputusan yang kita tak berapa kita takut nak dengar kan. Dia terpaksa berhenti dan sebagainya. Okey. Kenapa tak boleh gerak? Saya tak boleh gerak pula ni. Sekejap pula dah, tak boleh gerak ah. Boleh doktor? Boleh dah. Okey, dia kena pilih anak panah ni. Okay, productivity is the ratio of outputs, goods and services divided by the inputs. Ini dia punya teori lah. Kita pernah faham benda tu kan. The objective is to improve this measure of efficiency. Okay, semua perkiraan ni saya akan bawa pada hujung semester nanti sebab benda ni semua akan ditanya pada semester pada hujung lah. Dia tak akan masuk dalam test 1. Dia akan masuk dalam final. Okay, so kita akan move forward benda tu ke depan boleh So kita tinggalkan productivity. Okay, sekarang kita pergi pada tajuk yang penting. Satu lagi. Okay, saya stop sharing. Saya pergi balik dekat okay, nampak semua orang dah hadir. Tulis nama dekat bahagian chatting tu. Siapa yang tak ni tadi, yang terlambat masuk. Mana? Share. Susah juga dia terkikil ni. Yang ni. Okey, tajuk yang kedua. Okey, nampak tak? Capacity and constraint management. Nampak. 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 Capacity planning. Capacity ni apa? Capacity apa dia? Bahasa kita. Bahasa selalu kita bercakap apa? Capacity. Kemampuan lagi. Kalau lori tu kita ada nampak juga capacity. Apa dia? Muatan. Muatan. Jadi capacity, perancangan pada capacity tu. Contoh macam kita kata kita ambil lecture hall lah. Lecture hall, design capacity dia kita nampak memang semua seat. Ada banyak seat. Dan semua seat tu boleh digunakan lah, function lah. Bukannya yang jenis tercabut-cabut kan. Semua dah elok dan nampak penuh. Tapi efektif capacity dia tak semua seat. Mungkin dekat belakang tu tak nampak pun. Mungkin ada tempat yang terlindung dan sebagainya. Jadi kat situ kita kena tahu design capacity dan efektif capacity tu macam mana. Begitu juga dengan restoran. Dalam restoran mungkin capacity dikata dia boleh muat 40 orang. Okey, tapi yang efektif dia mungkin 3/4 saja. Yang mana mungkin separuh tempat tu ada dekat-dekat dengan tandas. Mungkin diletak kat luar sikit kena tempias hujan. Ataupun kalau pernah nampak restoran yang duduk kat bawah tangga dia punya tempat duduk tu. Jadi dalam kes tu kita kena tahulah apa macam mana kita nak pakai kita nak hasilkan kapasiti yang efektif. Begitu juga dalam syarikat. Mungkin syarikat tu dia berupaya untuk produce produk yang banyak di bahagian mungkin dekat bahagian A, katakan department bahagian cutting. Banyak dikeluarkan, tapi bila bahagian assembly dia agak slow. Jadi dekat sini sebenarnya kapasiti dekat bahagian A ni nampak bagus, tapi bahagian sini dia slow. Jadi untuk keseluruhan tu dia sebenarnya slow lah. Sebab dia ada satu yang dipanggil
Bottleneck. Bottleneck. Jadi kalau kita cakap pasal bottleneck, analogi bottleneck ni macam dekat jalan raya kan. Jalan raya daripada 4 lane macam kat Seremban ke kat mana kat mana selalu yang ada lane yang panjang, tiba dia merge ada macam kat Melaka ke. Dia merge tinggal 2 je. Kat situ dia nampak macam dia mula slow kan. Ataupun katakan berlaku jalan yang dibuat maintenance. Jadi ditutup satu jalan daripada 3 lane terus jadi satu. Nampak macam mana crowdnya satu tempat tu dia jadi bottleneck. Itulah dia bottleneck. Kalau kita ambil konsep bottleneck tu sendiri, kita tuang air, atas tu dia semua terburu-buru nak keluar kan. Jadi kat situ dia sempit, ada satu kawasan tu sempit. Itulah bottleneck. Jadi dalam kes ni, saya ni sepatutnya saya terangkan tadi, tapi tak apalah saya. Itu saya dah langkahkan. Bottleneck analysis. Each work area can have its own unique capacity and determines the throughput capacity, the limiting factor of all constraint, lowest effective capacity. Ada berapa terminologi yang awak kena tahu sebelum masuk terminologi ni. Saya nak lukis sebenarnya tadi ni. Saya ambil notate. Mana perginya? Ni. Tadi kita cakap pasal bottleneck tu mana aku nak conteng. Kat sini katakan. Satu department tu mungkin dia makan masa mungkin 10 second per unit. Tapi yang sebelah dia mungkin department yang seterusnya, department B, mungkin dia makan masa sebanyak 15 second per unit. Yang ni 10, yang ni 15. Lepas tu yang kedua, yang seterusnya mungkin lagi tinggi, iaitu katakan dia makan masa 25 second untuk satu unit. Jadi siapa yang bottleneck tu? Dalam kes ni siapa yang bottleneck? Satu ni 10, satu lagi 15, satu lagi 25. Operasi dia ni nak menyiapkan satu produk tu. Dan katakan flow dia ialah semua akan pergi A kepada B, B kepada C. Yang mana satu bottleneck? 10. 25. Ada yang kata 10, ada yang kata 25. Kita tengok average. Jadi dalam kes ni kalau 10 dia siap, dia tak ada masalah. Masalah dia akan pas pada orang ni. Dia akan pasti. Tapi yang makan masa panjang ni 25 second per unit ni, dia akan terkumpul. Orang ni katakan dia dah ada 2 part dah terkumpul dekat bahagian ni. Dekat sini pun sama. Dia akan ada terkumpul. Bila dia ni dah siap berapa katakan ni, dia dah terkumpul 2-3 dah item kat sini. Dekat sini pun sama. Jadi dalam kes ni kita kata yang ni ialah bottleneck. Yang panjang bukan yang 10 tu, yang 25 itu bottleneck. 25 bukan 25 unit 25 second per unit. Satu unit dimakan masa 25 second. Bukannya 25 produk untuk 1 jam ke, bukan, salah tu. Mungkin yang jawab 10 tu sebab dia ingatkan sama juga 10 unit per hour, 25 unit. Betul lah. Kalau dia buat macam tu dia akan terbalik. Tapi kalau dia kata 10 second per unit, 15 second per unit, 25 second per unit, maka yang itu ialah bottleneck. 25 ni ialah bottleneck. Faham ada beberapa istilah nak kena jelas dalam bottleneck ni. Pertama ialah ini buku lama, version 10. Saya nak tutup ni. Tak boleh. Version 10. Kita ada istilah process time of a system. Di mana nama baru dia, terminologi baru ni yang kita gunakan ialah bottleneck time. Yang kalau lama process time. Satu lagi ialah cycle time. Nama baru dia kita pakai ialah throughput time. Bottleneck time ialah yang tadi yang kita dah jelaskan. Throughput time ialah masa yang digunakan untuk menyiapkan satu produk itu daripada awal sampai akhir. Macam kalau kita nampak gambar ni, 2 minit campur 4 minit campur 3 minit. Ni ini ialah throughput time dia.
untuk menyiapkan satu produk itu. Okey. Okey, ni bersama buatlah. Mana nak buang ni? Okey. Okey, bottleneck analysis. Bottleneck time is the time of the slowest workstation. Okey, version book yang lama ni process time. Okey, bottleneck time ialah 4 minit per unit dalam kes ini. Siapa yang paling lama makan masa iaitu B, section B, station B. While the throughput time is the time it takes a unit to go through production from start to end. Ni yang kita sebut tadi. Throughput time dia ialah 2+4+3. Okey, saya galakkan awak tukarkan unit kalau di dalam bentuk unit per minit ke unit per apa kan. Katakan tukarkan dia kepada minit per unit, time per unit. Jangan unit per time time per unit. Sebabnya dia akan beri kesan nanti bila dalam pengiraan-pengiraan lain. Okey, pastikan standard dia ialah minit masa per unit. Masa ni mungkin dalam bentuk second per unit ataupun minit per unit ataupun hour per unit dan sebagainya. Okey. Okey, kita tengok example 1. Okey, kita ada dua line ni. Yang satu ialah line yang berkongsi untuk order, toaster dan wrapping. Selalu ni bagaimana ni kalau tengok? Kat mana ni? Siapa tahu? Kat mana ni? Kita order, lepas tu ada bread, ada fill, ada toaster, ada wrap, deliver. Subway. Subway. Boleh? Subway kan? Yang seumpamanya lah. Jadi dekat situ dia kata kita order. So dia akan makan masa 30 second per sandwich. Kita cakap tadi dia mesti time per unit. Okey, ni dah cantik lah. Dia memang dah time per unit lah. 30 second per sandwich untuk order. Bread dia, dia potong dan sebagainya tu, dia retrieve, cut bread. Okey, 15 second per sandwich. Okey, dan kemudian fill, letak segala macam yang awak nak tu. Awak main pilih, awak main tunjuk je kan. So dia pun letak 20 second per sandwich. Dan dia toast, dia gunakan toaster dan dia wrap. Lepas tu dia deliver kat kita. So kat sini kita nampak ada two identical sandwich lines. Lines have 2 workers and 3 operations. Yang nampak kat sini 2 operation tapi kita akan ambil semua. All completed sandwich are wrapped. Okay. So macam mana nak kira? Okay, di manakah bottleneck time dia dalam kes ni? Siapa yang paling panjang? Siapa yang paling panjang? Doktor, sorry. Suara doktor Tergelap? Ya. Okey. Saya mungkin tadi saya tergerak ni mikrofon ni. Saya tertolak. Okey, dengar boleh? Okey. Okey. Mana pula hilang Okey, yang ni. Bottleneck time dia yang mana? Berapa? Deliver. Bahagian wrapping or deliver. 37.5 second. Okey. So at 37.5 seconds, so wrapping and delivery ni has the longest processing. So inilah dia bottleneck. Okey, simpan dia sebab kita nak gunakan lepas ni. Okey, capacity per hour. Macam mana nak kira capacity per hour? Okey, dalam kes ni kalau kita tengok Okey, ni tadi capacity dia punya bottleneck dia ialah 37.5. Jadi kalau capacity per hour, dia ada dua cara lah kita nak fikir ni. Kita tahu bahawa satu unit dia terbalik pula Okey. Besarnya dia punya ni. Macam mana saya nak buat Sekejap. Dia mana yang kecil sikit tu Pencil tu lah Okey, saya ambil okey, pencil.
1 unit per 37.5. Dia mesti berdasarkan pada bottleneck yang kita ambil tu yang kita dapat tu 37.5 sandwich unit lah, saya tulis kat sini unit. Sorry. Ini ialah second. Sorry, ini second. Okey. 1 unit faham yang ni? Saya terbalikkan je. 37.5 second per unit. Jadi untuk dapatkan capacity per hour, kita terbalikkan 1 unit menggunakan 37.5 second. Jadi dia nak capacity per hour, berapa unit per hour. Jadi ni second ni kena tukar dia kepada hour lah. So second kawan dia ialah, okey kita nak matikan second. Kawan dia ialah minit. Kan? Oh. Seksanya nak menulis ni. Kali, okey minit. Kawannya ialah hour. Okey, 1 minit 60 saat. 1 jam 60 minit. Okey, dia tak cakap waktu bekerja dia yang lain-lain. Ini je dia beritahu. Jadi kita akan matikan second dengan second, minit dengan minit. So yang tinggal ialah unit per hour lah. So 1 kali 60 kali 60 bahagi dengan 37.5 kali 1 kali 1. So awak akan dapat yang ni lah. Ni 60 kali 60 tadi 3,600 bagi dengan 37.5 maka dapat 96 sandwich per hour. Okey, itu ialah capacity per hour lah. Satu lagi kaedah kaedah perkiraan dia ialah ni, saya padam dulu. Satu lagi sebab bahaya juga kalau fahamkan benda ni sebab nanti lain-lain awak confuse. Ada satu lagi, kita pegang terus formula dia iaitu ini ialah working hour dia, working operation hour dia. Working, tulis penuh saya tak apa susah nak tulis working operation time dia. Okey, bahagikan dengan bottleneck tadi. Bottleneck time tadi. Bottleneck mesti dalam bentuk itulah. Mesti dalam bentuk second per masa per unit dia. Okey, so awak masukkan je lah. Okey, dalam sini working time dia dikata untuk 1 jam. So 1 hour per dengan 37.5 second per unit. Per unit. So 37.5 ni okey, 37.5 ni dalam bentuk second, yang ni hour. Sama juga nanti hour ni tukar lastnya pada second juga. Kita kena convert dia kepada second. Yang macam atas ni punya jalan juga. Dan bahagikan dengan 37.5. So dapat jawapan yang sama juga. Boleh faham Boleh faham tak? Boleh. Boleh doktor. Boleh. Okey. Boleh pun pakai Vic, saya ingatkan tadi tak boleh pakai. Okey, ni yang tadi 37.5 tadi. Apa jadi macam ni? Ni semua ni perkiraan ni ialah sama juga dengan yang ke atas tadi. Okey, itu ialah capacity per hour. Okey, yang seterusnya ialah throughput time. Kita ingat throughput time ialah sepanjang apa saya nulis jadi sengit sekejap. Sepanjang proses tu daripada awal sampai akhir. Jadi dalam kes ni sepanjang proses ni throughput time dia berapa. So dalam kes ni 30. Okey, yang ni dia kata 15 campur 20 campur dengan 20 campur 37.5. Itu untuk line yang atas ni. Kalau yang bawah punya throughput time samalah juga sebab dia sama kan. Sama juga. So dia punya masa dia kata ialah 122.5 second. Tak ada isu lah throughput time ni. Okey tak? So far? Okey tak so far? Okey doktor. Alhamdulillah. Okey doktor. InsyaAllah. Kita bergerak ke sebelah. Patutnya kan dia boleh tanya nak annotate nak buang. Tu. Okey.
Okey. Okey, ni example kedua. Okey, baca sikit dia kata dia suruh kita buat analisis jugalah terhadap capacity ni. Standard process for cleaning teeth. Dia ada okey, kena kira kemana cleaning of examiner X-ray can happen simultaneously, itu syarat dia. Oh. Okey, yang tu all possible parts must be compared daripada atas pada bawah semua kena compare. Bottleneck dekat dalam kes ni ialah 24 minutes. Kita ada 2, 4, 5, 8 ni. So yang ni. Dalam kes ni kita nampak dia berbeza antara laluan atas path atas ni dengan path bawah. So dia tak ada isu lah. So kita nampak memang jelas cleaning 24 minit. Okey, berapakah dia punya ini bottleneck, berapakah capacity dia? So 24 ni tadi kita buat perkiraan ni ialah bottleneck dia, ini ialah time required dia. Dalam kes ni hourly dia time required dia ialah 60. 60 ni apa? Minute. Sebab tadi kita dah tahu macam mana cara kita nak convert tadi. Boleh ingat tak? Boleh Doktor. Yang ni sebab dia dalam bentuk hour, jadi 1 hour 60 minit. So yang ni pun tadi dalam minit. Barulah dia boleh kira. Kalau dia tak sama, yang ni hour, yang ni minit, tak boleh So kena selaraskan dulu. Jadi kita akan dapat 2.5 patients. Okey, kemudian dia punya path. Dia punya throughput time dia, X-ray path dia ialah 27 sebab yang satu ni ialah 2, 2, 4, 5. Ni X-ray campur 8, campur 6. Okey, yang satu lagi ialah bahagian cleaning ni, dia ada 46 sebab dia ada ni cleaning parts ni. Okay, so longer pass involve the hygienist cleaning cleaning the teeth. Patient should complete in 46 minutes. Okay, ni pun tak ada apa-apa isu, belum sampai lagi soalan yang susah. Okay. So doktor basically dia macam critical path method ke yang Belum, bukan. Dia bukan. Saya faham. Critical path method tu kita nak tengok yang mana satu yang very critical. Dia punya general maksud tu betul lah. Tapi kita tak gunakan kaedah tu untuk pengiraan dalam kes ni. Okay. Okay. Patah balik lagi annotate. Okay, ni saya nak awak buat sendiri. Saya tinggalkan, saya ambil yang lain-lain dulu. Nak ambil yang exam punya sekali lah. Okay, ni example 3. Okay, cuba baca dulu. Okay, 3 stations, what cell is illustrated. A product must go through one of the 2 machines at station 1 before proceed to station 2. What is the bottleneck time? Okay, siapa nampak apa yang mula-mula sekali kena buat? Mula sekali. Saya nak tengok siapa yang paling peka mata dia. Unit dia. Apa dia? Betul lah tu. Apa dia unit? Unit dia Dapatkan rate dia. masa per unit. Masa per unit. Rate. Dia kena tukar dulu, convert dulu. Masa per unit. Okey, sekarang semua orang tukar. Masa per unit dia. Okey, saya bagi hint, station A dia akan dapat 3 minit per unit. Okey, tukar dulu. Semua tu ada 4 tu, tukar. Okey dah. Dah. Okey, machine A. Machine A. Berapa minit per unit?
Diam terus. Berapa? Tiga. Okey, 3 minit minit per je. unit. Mesin B pun 3 minit per unit. Stesen 2? Stesen 2, 12 siapa minit dapat? per unit. Okey, 12. berapa orang yang tak dapat 12 minit? Ada yang tak dapat tak? Ada yang tak dapat tak? Saya anggap yang diam tu maknanya dapat So kita tak payah terangkan. Tak dapat. Tak dapat. Okey. Stesen 2 tu dia punya masa 5 unit per hour. Mana? Okey, dia sekejap 5 unit per hour. Jadi kita kena ubah dia dia punya unit tu 5 unit per hour jadi hour 1 hour per 5 terbalikkan Allah. 5 unit per hour. So 5 unit per hour terbalikkan 1 hour per 5 unit. Barulah kita tukar. Hour itu nak kawankan dengan minit lah sebab dia punya unit tu sebenarnya minit. Bila kita kira semua tu jadi minit sebenarnya. 1 hour 60 minit. Okay, so kita akan dapat potong yang ni. Sorry. So kita dapat minit per unit. So kita akan dapat 12 minit per unit. So kita kata tadi dia punya unit mesti dalam bentuk masa per unit. Masa per unit. Jangan biarkan dia unit per masa. Salah. Okey, betul? Boleh faham Okey, ni tadi 3 minit per unit. Yang ni pun 3. Saya hilang. Ni tadi 3 minit per unit. Yang ni pun 3 minit per unit. Yang ni 12 minit per unit. Okey, yang hujung ni berapa? 5 doktor. 5 minit. 5. So 1 hour per 12 unit. 12 unit kali dengan 60 minit per 1 hour. 1 hour. So kita akan matikan hour-hour. Tinggallah minit per unit. So dapat 5 minit per unit. 5 minit per unit. Ni 60 per unit. Okey, soalan dia, what is the bottleneck of the system? Yang mana satu bottleneck dia? 12 minit. 12 minit. Satu. Station 2. Dua. Station 2. Jawapan dia yang A itu ialah bottleneck dia ialah station 2 iaitu 12 minit per unit. Okey, nombor A. Okey, yang kedua B, what is the bottleneck station lah. Okey, what is the bottleneck station dah jawab tadi, station 2. Okey, what is the throughput time? What is the throughput time? Okey, untuk line 18. pertama 18 minit. 18 minit. 18 Salah. 20 minit. macam salah ke? 20 minit per unit. Line 2 pun sama 20 minit per unit masa proses keseluruhan dia. Throughput time masa proses keseluruhan dia. Okey, kirakan weekly capacity. Dia dah beritahu 10 hours per day, 5 days per week. What is the weekly capacity pula? Cuba kira. Gunakan formula yang tadi yang saya bagi, yang kedua tu. 100. Itu working berapa? 100 setengah. 100 setengah. 200 setengah, 250 unit. 100. 250 unit. Mana satu tu? 100 ke 200? Yang lain dah kira belum?
300. 300. Dia dua-dua line ke satu line? Tak, satu line je. Satu line 150. 150. Orang lain dapat berapa? Tengok. Mesti terpadam je. Pelik lah benda Allah ni. So, dia boleh padam Tak ada bagi arahan padam pun, dia padam sendiri. Okey, tadi capacity. Maknanya awak tekan apa sepatutnya? Mana nampak tu? Gosh. Okey, capacity. Sama dengan working operation time dia. Working La ilaha illallah. Tak reti saya nak makan ya. Macam ni. Macam nak dia nak ni nak kunci dia supaya dia tak padam. Tak pasti doktor. Ha? Tak pasti. Oh, payah macam ni. Berapa kali kena tulis macam ni. Okey, capacity sama dengan working, tulis penuh working operation time dia tadi tu bahagi dengan bottleneck. Bottleneck. Tulislah penuh bottleneck dia. So sama dengan dia punya masa bekerja dia working operation time dia ialah 10 hours per day darab dengan dalam bentuk week dan week dan day, di mana dia bekerja satu week dia bekerja 5 hari darab dengan day week. Okey, minit. Kenapa minit per hour? Sebab saya nak tallykan dengan bawah ni. Ni dah cantik dah, dia punya ni week. Tapi bottleneck ni dalam bentuk 12 minit per unit. Dia 12 minit per unit. So ni minit ni, maka saya kena tukar dia dalam minit juga sini. Sebab tu ni ada minit per hour ni. 1 jam 60 minit. So 10 kali 5 kali 60 bahagi dengan 12 minit per unit. So kita akan dapat jawapan dia 250 unit. Sebab bawah atas dengan bawah ni mati, minit dengan minit mati. 1/1 per unit dia akan unit di atas. Invert 1/1 per u dia akan jadi ni lah. Faham kan yang tu kan? 1/1 per u sama dengan 1 bahagi 1 per u. Sama juga dengan 1 kali u per 1. Itulah maksudnya. Lastnya u tu di atas lah. Ya. Doktor. Ya. So soalan ni sebenarnya dia nak capacity of this work cell. Yang work cell yang dimasukkan tu adalah station 2 ke? Ataupun the whole station? Work cell kat sini dalam kes ni kita tak nampak yang bottleneck dia yang berbeza kan. Kita nampak bottleneck tempat yang sama lah. So kita akan ambil satu laluan yang kebetulan kat sini sama lah. So kita akan ambil keseluruhan yang ni lah. Salah satu pun tak apa. Itu ke soalannya? Kenapa Work cell. work cell Work kita cell. ambil pada So station? bukan semua. Kenapa kita ambil station 2 sahaja? Oh, okey. Ini bukan throughput. Dia kata pasal weekly capacity of this work cell. This work cell kena ambil yang paling lambat. Yang ada bottleneck. Jadi work Sebab cell semua orang kena selaraskan ikut bottleneck. Awak nak naik bas katakan kan, satu rombongan. Seorang ni lambat. Awak kena tunggu yang lambat tu juga.
Walaupun yang ni cepat siap pukul 7 dah duduk dekat tempat session tu kan. Yang ni pun sama dah tunggu pukul 7. Yang ini pukul 8.30 pun sampai. Awak semua kena betul pukul 8.30 juga. Faham tak? Jadi kena ikut yang paling lewat ni. Jadi dalam kes ni sebab tu kita terpaksa ambil bottleneck ni 12 minit ni untuk pengiraan dia punya kapasiti dia. Dia faham memang kita akan ambil yang word cell saja. Kalau awak kata kenapa tak ambil semua? Itu throughput tau. Yang itu pengiraan throughput lain. Boleh Boleh betul. Boleh maknanya, kan? maknanya merujuk kepada word cell ini. Jadi orang lain semua sama. Okey, merujuk dia. Jadi kapasiti dia bergantung pada yang paling lewat ni. Boleh Boleh betul. Okey, sekarang ni Jadi capacity punya unit tu would be mana tak dengar. Awak punya tenggelam. capacity punya unit would be minute per hour. Dalam minute power? Tak. Sekejap Okey, kapasiti dia dalam bentuk unit. Berapa kapasiti dia dalam 250 unit. seminggu seminggu. Okey baik. Kapasiti dalam seminggu dia dapat keluarkan 250 unit seminggu. Boleh? Boleh. Okey. 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 Example 4. Okey, ini ialah test 1 tahun 2018-2019 yang baru jugalah. Okey, cuba baca. Soalan dia ada banyak juga. Okey, production line at a fabrication shop. Dekat figure, the process B occurs separately. B ni occurs separately. But simultaneously with the process C. Maknanya dia ni satu line, ini lagi satu line. All operations are done manually. One operator is assigned to each of the station. Okay. If the firm operates 8 hours per day, ni waktu bekerja dia lah, working operation time dia, 24 days per month, determine the theoretical monthly capacity. Dia tak ada dah tanya awak apa itu bottleneck, apa itu throughput time, tak ada. Terus dia ditanya capacity. Yang tadi kita buat step by step tau. Buat bottleneck, lepas tu buat ini, buat itu, lepas tu baru dia tanya monthly. Jadi kita gunakan sumber yang kita dah dapat di atas. Yang ni dia tak guide kita. Apa yang kita kena buat dulu. Dia terus tanya, berapa monthly capacity dia? Okey, apa yang kena buat dulu? Tukar First, unit. Okey, tukar dia pada time per unit. Okey, yang kedua, cari Cek bottleneck. bottleneck. Daripada bottleneck, baru kita convert kepada soalan A ni. Okey, cuba buat. Saya tinggalkan sekejap dalam 2-3 minit. Boleh betul. Okey, dapat? Dah betul. Eh? Dah dapat. Dapat. Okey, siapa yang cakap ni? Saya Ashraf. Ashraf. Okey. Mana soalan tadi? Okey ni. Ashraf dapat apa Ashraf? Bottleneck? Untuk dia punya station A saya dapat 6. Okey. Station B 6. Station C 10. 10, okey. Station D 4. Station E 7.5. 7.5. Okey, so bottleneck dia? Bottleneck dia
Station C. Station. Station C. Oh, Betul. okey, station C. 10 minit, okey. Kemudian yang dia punya capacity? Hmm, Belum. belum lagi. Okey, Kalau ada buat yang dulu. dah kawan-kawan, Ada yang dah dapat? atau kawan-kawan yang dah buat, Kadang ada yang buat tapi dia takut salah je. Sebut je sekarang, salah tak apa, jangan masuk exam. 1152. Okey, very good. Siapa tu? Siapa Rahman, tu? Rahman. Rahman. Oh, tak penghulu Okey, 1152. Okey, okey, soalan seterusnya ialah okey yang tu. Betul Ya. tanya sikit lah. Kalau Ha. yang per month tu nak ambil berapa tu? Per month. Per month tu kena ambil, dia bagi tahu awak punya waktu bekerja 1 hari 8 jam bekerja. Kemudian satu bulan tu 24 hari bekerja. So lepas tu awak kena tahu bahawa bottleneck tu minute per unit. So kena convert dulu minute per hour dia, dekat atas tu kena tukar dulu 60 minit per 1 hour tu kena ada lah pengiraan dia. Boleh dapat? Cuba patah balik dekat. Okey. Okey, maknanya sangkut lah tu Sekejap. Mana spek mata saya? Yang lain-lain ada yang sangkut tak? Ada. Ada. Okey, sekejap. Yang ni sangkut tak? Nak kira ni? Session A 6 minit per unit ada yang sangkut tak? Kalau Rupanya sangkut tu cakap okey lah yang kapasiti. Okey. Sebab saya takut nanti sebab kita ni tak dalam kelas. Kalau tak saya round je kat kelas tu. Ni sekarang nak round macam mana? Harapkan awak je menjawab dapat tak dapat macam tu je. Kalau tak kita tegang kat sini. Ada yang sangkut ke untuk pengiraan masa bagi setiap satu ni tadi? Semua dapat Saya Dapat. yang tak dapat ni diam. Okey, saya anggap semua dapat. Okey, so 6 minit, yang ni 6 minit, yang ini 6, yang ini 10 minit per unit Yang ini berapa tadi? 4 empat ya. apa saja jadi macam ni ya Allah. Itu yang saya menyampah ni. Mana tadi? Ni 4. 4 minit per unit. Tak apalah, dia dah terpadam ni. Sekejap. Dia ni memang menguji kesabaran kan? Mana pula? Okey, ni tadi ni tadi 6. Wah, besar lah pula. Okey, yang ni 6. Yang ini 10. Ni 4. Yang ni 7.5. Okey. Okey, firm operates 8 hours. Okey, ni gunakan formula working operation time dia bahagi dengan bottleneck. Awak tulis dah penuh. Saya punya susah lah. Okey, bottleneck. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul-betul menguji betul. Okey, tak apa. Okey, if the firm operates ni awak tulis dia sebagai time working hour dia per dengan bottleneck. So working time dia ialah 8 hour per day kali 24 day per month kali 60 minit per hour. Sekejap saya cuba, saya rasa saya pakai ni sekejap. Oh, teringat saya dah setting tiba tak pakai pula, lupa. Sekejap mana perginya?
Okey, awak nampak tak sekejap saya batalkan ni. Awak nampak tak kamera yang satu lagi? Saya nak check. Kamera mana Doktor? Ya ni, ada satu lagi. Ada. Oh, nampak. Okey. Saya ingat ni. Sekejap. Wayar berselirat. Pakai sarung tangan senang. Tak adalah nak terfokus kat tangan orang kan. Suara saya double ke? Tak double. Tadi dia punya masa bottleneck dia. Nampak ke tak nampak ni? Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Okay, bottleneck dia ialah 10 minit. Jauh sangat ke? Jauh. Ya ke? Saya dah tak kerti dah nak adjust dia. 10 minit, so station C. Okay, sekarang ni pengiraan untuk capacity. Per month dia. Sama dengan 8 hour per day kali 24 day per month kali 60 minit per hour bahagi dengan bottleneck dia 10 minit per unit. Nampak Nampak tu. Okay. So yang ini awak nampak day dengan day habis, hour dengan hour habis. Okay, yang tinggal lah minute per month. So ini minute. So minit dengan minit ni matilah. Okay, so 8 kali 24 kali 60 bahagi dengan 10. So awak dapat 1152 unit per, sebab unit ni tadi 1 per 1 per U, so unit lah naik atas per, okay ni months. Itulah dia. 1152 per months. Nampak? Doktor. Ha. Maaf, saya ni Ya. tak dapat lagi. Yang ni soalan ni adalah kapasiti untuk keseluruhan proses. Okey, kenapa kita bahagikan dengan pada bottleneck? Kenapa kita tak bahagikan keseluruhan masa proses? Maksudnya Okey. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 10 tambah 4 Ya, tambah saya 30. faham. Itu throughput time kan? Betul. Okey, siapa boleh tolong jawab? Siapa boleh tolong jawab? Tadi saya dah terangkan juga. Sebab kena ikut siapa paling lambat Doktor. Ya. Dia sampai lupa dah tu. Dia kena ikut orang yang paling lambat sistem ni. Dia sebab tu saya kata tadi dalam operation management, masa saya nak terangkan berkaitan dengan apa itu operation management, bila berada dalam syarikat, ada satu department cutting katakan, dia buat banyak-banyak tapi bagi assembly slow. Sama juga, tak gunalah cutting yang banyak-banyak ni sebab still dekat bagi assembly tu tak boleh nak cater problem tu. Sebab tu kita kata kita paksa ikut capacity pengeluaran kita ialah yang pada lambat tadi. Faham tak? Okey. Boleh Okey, boleh Doktor. Saya faham awak punya soalan tu kenapa tak pakai throughput time. Tak boleh. Dia bukannya ambil proses time keseluruhan, tapi dia kena ambil siapa yang paling lambat itu. Itu untuk kita kira berapa kapasiti sebenar yang dia boleh hasilkan. Okey. Soalan yang bagus.
Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, soalan kedua ialah TAKT time. Mana ya? Okey, take time ni awak tengok balik yang saya punya mana tadi? Soalan ni. Okey, nampak tak soalan tadi? Susah benar nak ni. Okey, kat sini. Yang ni soalan ni. Awak tengok soalan kedua. The company received customer orders of 600 units to be delivered within 2 weeks. So 12 days. Due to budget constraint, the management approved only to buy one additional machine to be added into the fabrication shop. Assume the additional machine can be operated without hiring new workers at any of the stations. Okay, evaluate how this order can be satisfied. Macam nak buat? Okay, B ni dia melibatkan istilah tag time. Okay, saya tulis awak tengok yang saya tulis dekat dalam satu lagi video, satu lagi apa nama ni? Screen website saya ni saya tak boleh nampak. Mana jap Saya tengok jap, takut dia tak masuk dalam skrin ni. Oops. Okey. Istilah dia adalah tag time. TAKT time. Ni. Sebab dia melibatkan demand. Jadi ada tag time. Okey, tag time sama dengan elok-elok. Okey, dia sama juga ada time working dia ataupun WOT tadi kita. Time working dia. Ataupun apa bagi WOT tadi kan. Time working for demand. Bahagi dengan demand. Okey, apa bezanya dengan formula capacity tadi? Kalau capacity, formula dia ialah ni juga time working ni, WOT kita panggil tadi, work operation time tadi kan. Samalah yang ni. Bahagi dengan bottleneck. Tapi dalam case tag time ni, time working dia untuk demand tu bahagi dengan unit demand. Faham Sama je, formula dia sama. Tapi nombor dia kita ambil yang demand. Masa kerja berdasarkan pada demand yang diberitahu tu. Jadi dalam kes ni, dia kata dia bekerja 12 hari. Nampak dia punya soalan tu. Dia bekerja 12 hari. So 12 days kali 8 hour per day kali 60 minit per 60 minit per hour bahagi dengan mana? Masuk skrin saya. Bahagi dengan dia punya demand 600 unit. So kita akan dapat dia punya ni ialah 9.6 minit per unit ataupun 0.16 hour per unit. Faham tak? Cuba nak tunjuk ni. Okey, nampak tak?
Dalam skrin awak nampak Nampak Dr. Nampak. Okey. Ada yang nak tanya? Sekejap. Jawapan dia berapa tu doktor? Okey, jawapan dia 9.6 minit per unit. 9.6 eh? Okay. Ataupun 0.16 hour per unit. Boleh Doktor. Okey. Tu 4 markah tu. So dia ada sikit penambahan daripada ilmu tadi tu. Tadi tu asyik bottleneck. Sekarang ni tambah satu lagi dipanggil tag time. Ini besar markah selalu tag time ni. Sebab tag time merujuk kepada demand kita punya masa yang kita keluarkan untuk demand tadi. Okey, ni belum habis jawab lagi. Okey, seterusnya saya nak tengok, takut saya tulis-tulis tak nampak dekat skrin. Okey. Saya nak besarkan benda lah ni. Okey, seterusnya dia nakkan adakah dapat satisfy order tadi 9.6 minit ni per unit adalah jika kita nak keluarkan produk berdasarkan demand. Boleh faham masa yang diperlukan untuk demand ni ialah 9.6 minit. Bottleneck kita, okey, kita ada dua ni. Satu ialah bottleneck kita punya masa. Satu lagi yang ini take time kita ni. Okey, take time kita ialah 9.6 minit per unit. Bottleneck kita ialah berapa tadi? Bottleneck 10 minit per unit. Boleh tak kita penuhi ni? Kita siapkan 600 unit ni. Tu soalan dia. Boleh tak? Secara logiknya boleh tak kita hasilkan? Boleh sebab take time dia tu bawah daripada bottleneck. Boleh. Apa pula? Terbalik tu. Terbalik. Jadi tak boleh doktor. Tak boleh. Awak terbalik. Bottleneck dia makan masa 10 minit nak siapkan satu unit. Sedangkan kita nak memenuhi 600 ni 96 minit. Dah siap. Awak makan masa 10 minit, lambat. Oh, jadi dia lebih 4 saat dah. Ya, dia maknanya awak tak boleh memenuhi permintaan ni. Sebab tu soalan dia, okey saya tolak je gambar ni. Satu soalan dia tadi, ni. Dia kata due to budget constraint the management approve only to buy one additional machine to be added. To in case lah kalau katakan tak dapat nak memenuhi. Assume the additional machine can be operated without hiring new workers. Okay, how this order can be satisfied? Itulah dia soalan dia. Macam mana nak satisfied? Dia tak cukup ni. Tak boleh. So jadi kita kena tambah working hours ke? Tak. Tu soalan tu dia cakap tadi apa? Tambah satu mesin. Macam mana nak tambah satu mesin? Kat mana kita nak tambah satu mesin? Ni saya pusing Okey, kat mana kita nak tambah satu mesin tu? Mesin bottleneck lah. Betul. Kita ada tadi stesen A. Lepas tu kita ada stesen B.
Sini kita ada station C. Yang bottleneck station C kan? Kita kena buat 2 station C ni. Kita kena wujudkan 2 lah. Cuba ada gambar dia ni. Okay, ni station D. Ini station E. Boleh nampak tak? Okay. Masuk skrin tak Okay, tu so dia ada 2 kat sini tambahan. Station C ni. Sebab tu tadi soalan tu kalau perasan awak baca balik kat atas tu, dia kata due to budget constraint, management approve only to buy 1 additional machine. Ni lah ni. Machine ni. Dia sebab apa? Dia nak kita jangan banyak sangat cadangan. Nanti kan dia pening nak buat marking scheme kan. Jadi kata dengan management approve 1 machine. Dah agak lah tu, maknanya tambahlah machine C untuk memenuhi. Okey, ni baik-baik Lepas ni ada satu istilah yang sangat mengelirukan. Okey, station C. Jadi bila dah tambah station C, timing dia dah jadi, yang ni dah 5 minit, yang ni jadi 5 minit. Betul Secara kasar nampak macam tu lah. 5 minit per unit, betul? Betul. Tapi sebenarnya tak macam tu Okey, nanti dulu. Station A ni tadi kita tetap station A ni tadi berapa? Station A 6. Ni 6 minit. Ni tadi 6 minit juga. Yang D ni D berapa? 4 E 7.5. Okey, siapa bottleneck sekarang? E. E pula jadi bottleneck. So bottleneck ni 7.5. Okey, tengok balik. Ni take time dia. Take time dia ialah berapa tadi masa dia? Lupa dah. 9.6. Take time 9.6. 9.6. Yang ni jadi 7.5. Okey, boleh tak keluarkan? Boleh tak kita memenuhi? Boleh. Boleh. Barulah boleh. Barulah kita kata dia dapat memenuhi dengan syarat tambah 1 machine. Nampak Nampak. Okey. So, sekarang ni pukul berapa? Pukul 50. Pukul apa? 12.50. 12.50. Okey, kita akan sambung pada pukul berapa? 2 2 Boleh. Okey. Boleh tak pukul 2? Okey, pukul 2. Tapi saya nak awak sambil-sambil tu buat soalan. Okey ni, example 5 ni. Semua dah dapat kan? Dah ada dekat WhatsApp. Sudah. Semua dah dapat tu. Buka tu test 1 untuk 2019-2020 tu. Cuba jawab yang ni pula. Sambil-sambil tu awak fahamkan jugalah yang ini. Yang baru kita bincang ni. So, yang tu pun nampak dia challenging kan nak fahamkan. Boleh Okey, jadi masa buat sikit-sikit ulang kaji tu, mungkin ada benda tak faham nanti boleh highlight balik pada pukul 2 nanti. Kita ambil 2 suku lah. Sebab pukul 2 tu awak start untuk buat balik mana yang yang mungkin tertinggal ataupun ni sebab sekarang ni awak rehat. Jadi pukul 2 sampai 2 suku tu saya minta awak tengok balik dan cuba buat soalan baru tadi, 2 suku kita masuk. Boleh? Boleh, insya-Allah boleh. Okey, dah. Okey. Test 1 2019-2020. Example 5 lah. Saya tulis kat atas tu. Okay, so good luck. Buat elok-elok. Nanti kita bincang dalam pukul 2 suku. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.